Saya Yohana Abdul Hadi, penuntut Universiti Melaya, akan membentangkan kajian yang bertajuk Cerita Animasi Omar dan Hana sebagai sumber pembelajaran pendidikan Islam prasekolah. Okey, pengenalan. Kini pelbagai siri cerita animasi dipaparkan oleh stesen televisyen. Tidak kurang juga rancangan televisyen cerita animasi bagi kanak-kanak yang berunsur Islam. Bagi rancangan Islamik, penerbit perlu lebih kreatif dalam menarik penonton yang terdiri dari pelbagai golongan kerana penerbitan rancangan TV Islamik yang kreatif dapat mewujudkan suatu penjenamaan baru untuk membina sikap positif masyarakat kepada rancangan Islamik menurut Zulkifli 1998, Zulkifli 2006, Ahmad Kamil dan Muhammad Fauzi 2011. Penerbit yang juga merupakan sumber maklumat bertanggungjawab untuk menerbitkan rancangan-rancangan yang menerapkan nilai dan moral yang baik kepada penonton, terutamanya kanak-kanak dan remaja. Kemudian sorotan kajian. Pembelajaran seseorang kanak-kanak berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku yang berlaku dalam diri seseorang individu yang disebabkan oleh pengalaman. Perubahan tingkah laku yang dimaksudkan di sini adalah perubahan tingkah laku daripada tidak tahu melakukan sesuatu perkara kepada tahu melakukannya menurut Jamaluddin Harun dan Zaidatun Tasir 2003. Nur Hayati Cik Had Syari dan Hamid 2014 pula menjelaskan ciri-ciri interaktif yang terdapat dalam perisian animasi membolehkan pelajar melibatkan diri secara aktif serta menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan. Menurut teori behaviorisme, aspek tingkah laku manusia yang boleh diperhatikan dan diukur menjadi komponen utama dalam perubahan tingkah laku seseorang. Ahli-ahli psikologi behavioris berpendapat sesuatu benda yang wujud adalah sesuatu yang kita boleh perhatikan. Seterusnya, metodologi kajian. Mengenal pasti dan mengelaskan kandungan yang disampaikan melalui cerita Omar dan Hana. Ia dilakukan mengikut kandungan kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK dalam pendidikan Islam. Membuat kesimpulan secara objektif dengan mengenal pasti ciri-ciri dalam kandungan teks cerita. Disesuaikan dengan bidang-bidang yang terdapat di dalam kandungan kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK dalam pendidikan Islam. Dapatan kajian, dapatan menunjukkan isi kandungan yang dirakamkan menerusi program televisyen animasi cerita Omar dan Hana adalah bercirikan kandungan yang nyata dan tersembunyi. Ini kerana mesej kandungan nyata dapat dilihat boleh diukur dan biasanya disebutkan dalam justifikasi tema atau keadaan tertentu. Kesemua komponen dalam kandungan kurikulum standard prasekolah kebangsaan pendidikan Islam dipaparkan dalam bentuk mesej pendidikan dalam cerita animasi Omar dan Hana. Berdasarkan analisis kandungan, kelima-lima komponen kandungan kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK pendidikan Islam, kebanyakan isi kandungan yang dipaparkan adalah dalam bidang adab ataupun akhlak sebanyak 47.13%, diikuti oleh akidah 24.14%, Al-Quran 18.39%,
sirah 9,2% dan ibadah 1,15%. Komponen adab dan akhlak merupakan bidang yang paling tinggi peratusnya yang terdapat di dalam cerita animasi Omar dan Hana, iaitu bidang yang mewakili gaya hidup yang berasaskan ajaran Islam mengikut tema tertentu dalam setiap cerita. Komponen yang paling kurang dipaparkan di dalam setiap cerita animasi Omar dan Hana pula adalah bidang ibadah seperti mana yang ditunjukkan melalui kandungan kurikulum standard prasekolah kebangsaan pendidikan Islam. Perbincangan, dapatan kajian secara keseluruhannya menunjukkan bahawa cerita animasi Omar dan Hana bersesuaian dengan komponen pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan pendidikan Islam. Menurut Zamri dan Nur Aisyah 2011 mendapati bahawa multimedia membuka ruang kepada pendidik mengaplikasikan pelbagai teknik pengajaran manakala murid diberi peluang untuk memegang kuasa kawalan bagi sesuatu sesi pembelajaran. Selain itu, dapatan kajian juga menunjukkan bahawa dakwah menerusi cerita animasi boleh dikategorikan dalam dakwah secara berhikmah kerana ia menggunakan pendekatan psikologi yang menarik untuk merangsang geria sasaran seperti pendengaran, penglihatan dan pemikiran. Oleh sebab yang demikian, isi kandungan animasi boleh diubah ke dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, kejuruteraan, penyiaran, latihan, perubatan, sains perundangan, seni bina dan arkeologi. Kesimpulannya, masyarakat kini mencari lebih daripada satu teknik atau cara untuk belajar ilmu berkaitan agama Islam. Antaranya adalah melalui pemilihan rancangan televisyen yang berunsurkan Islamik yang menarik dan boleh dipercayai untuk mengajar mereka tentang pendidikan Islam, sama ada secara rasmi atau tidak. Pada masa sekarang, lebih ramai orang mencari televisyen untuk mendapatkan berbagai sumber, bahan maklumat dan juga sebagai penyelesaian masalah. Oleh yang demikian, ini adalah masa yang terbaik dan sesuai untuk golongan pendidik menggunakannya dalam menarik minat kanak-kanak terhadap pembelajaran pendidikan Islam. Ia juga dapat menambah baik pemikiran dan idea tentang Islam melalui pembelajaran di bilik darjah. Okey, sekian dulu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.